Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajar-pelajar tingkatan 5 sebelum kita mulakan topik bab 4 ni, cikgu nak maklumkan bahawa keadaan sekarang ni memerlukan anda belajar secara digital, atau dengan cara lain belajar dengan menggunakan tools seperti telefon, komputer dan sebagainya. Jadi anda kena biasakan diri, kerana kita tidak tahu selepas ini apa yang akan berlaku. Adakah arahan PKP ini dilanjutkan ataupun habis sehingga 14 hari bulan 4. Jadi sekiranya dilanjutkan, jadi kita kena bersedia, kerana arahan setakat pemberitahuan daripada KPM, SPM hanya dianjakkan saja, bukan dibatalkan tau, hanya dianjakkan masa sahaja. Jadi nak tak nak kita kena bersedia daripada sekarang. Sekarang dah masuk bulan 4, anda SPM bulan 11, jadi ada 7 bulan saja lagi. Cikgu ulang, ada 7 bulan saja lagi. Nak tak nak kena mula daripada sekarang. Anda kena bersedia dengan cara pembelajaran seperti ini. Okey. Tajuk hari ni sebenarnya itu hari kita ada buat sedikit revision. Nampaknya ramai yang tak berapa faham. Okey, sebatian karbon ni sebenarnya cikgu nak maklumkan, cikgu nak beritahu sebatian karbon ni senang saja topik ni. Okey, semua bahan-bahan yang di atas muka bumi ni kebanyakannya mengandungi unsur karbon. Kebanyakannya batu kapur, cengkerang siput, kelenyak kelapa sawit, lemak haiwan, tumbuh-tumbuhan, semuanya mengandungi bahan karbon. Okey, ni karbon. Karbon ni adalah tajuk besar. Okey. Di bawah karbon ini dia ada dua. Bahan karbon ni ada dua, iaitu sebatian organik dan sebatian bukan organik ataupun tak organik. Kalau sebatian organik ni adalah sebatian karbon yang berasal daripada benda hidup. Senang saja. Daripada benda hidup. Contohnya apa? Memerang laut, tapi itu benda hidup lah. Tumbuh-tumbuhan, itu benda hidup. Kalau benda bukan hidup, contohnya apa? Batu marmar, arang batu, angin benda bukan hidup, tapi dia bukan sebatian organik lah. Sebab dia tak ada unsur karbon. Jadi faham Okey. Kemudian kalau kita tengok kat sini, sebatian karbon yang berasal daripada benda hidup dikenali sebagai sebatian organik. Jadi sebatian karbon yang berasal daripada benda hidup organik. Okey, contohnya ia dalam darjah 4.2. Okey, tengok ni 4.2 ni. Ini daripada kayu, kerusi kayu, cengkerang kerang, buah anggur, tebu, roti, buah oren. Ini semua adalah sebatian organik. Okey, yang tak organik kat sini. Zinc hidrogen karbonat. Okey, kuprum, batu, ini semua unsur-unsur mineral dalam muka bumi. Jadi semuanya tak hidup lah. Unsur mineral ni, garam mineral dalam muka bumi, jadi tak hidup. Okey. Ini cikgu ambil daripada buku teks. Senang daripada buku teks supaya awak faham. Buat rujukan pun senang. Cikgu ambil nota ni. Okey. Cuba tengok latihan dia. Sebatian organik dan bukan organik. Okey, persamaannya kedua-dua mengandungi unsur karbon. Dua-dua ada karbon.
Dua-dua ada karbon. Dua-dua ada karbon. Dia ada karbon. Ini bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu karbon. Dua-dua ada karbon. Ni asal usul kalau organik tadi cikgu cakap daripada benda hidup. Benda hidup. Ini tak hidup. Kandungan unsur samalah. Dia ada mengandungi kandungan karbon. Ni karbon. Sebab itu dia adalah sebatian karbon. Sebab dia ada karbon dalam. Ini pun sama karbon. Okey, kandungan logam. Okey, yang bukan organik ni dia kebanyakannya adalah bahan mineral. Jadi kandungan logam dia ada. Ini pun okey, kalau bukan sebatian organik ni, sebatian organik dia daripada benda hidup. Kandungan logam dia tak ada lah. Okey, perubahan apabila dipanaskan. Okey, apabila dipanaskan biasanya bahan organik ni yang berasal daripada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, dia akan terbakar. Ini biasanya batu-batu kalau kita panaskan, dia tidak mudah terbakar. Jadi nanti boleh buat rujukan ni. Okey. Okey, seterusnya hidrokarbon. Okey, hidrokarbon ini adalah sebatian organik. Tetapi sebatian hidrokarbon ini dia mengandungi hidrogen dan juga karbon. Hidrogen dan karbon. Okey, tengok contoh ni. Kalau protein formula dia ataupun dia punya bahan-bahan kandungan protein, dalamnya ada karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen. Sedangkan hidrokarbon ini dia hanya mengandungi unsur kalau hidrokarbon ni dia hanya mengandungi unsur. Kalau hidrokarbon hidrokarbon dia hanya mengandungi unsur C dan juga H saja. Ingat hidrokarbon dia mesti ada hidrogen dan juga karbon saja. Hidrogen dan karbon lain dia tak nak. Kalau ada benda lain itu bukan. Okey, contoh dia protein ada karbon, okey, hidrogen ada, oksigen ada, jadi dia bukan. Nitrogen pun ada, bukan. Kalau lemak ada karbon, hidrogen dengan oksigen pun bukan. Kalau karbohidrat ada oksigen pun bukan. Kalau petrol karbon dan hidrogen, ya, sebab dia ada dua je. Arang batu pun ada dua, karbon dan hidrogen. Jadi dua benda ni adalah sebatian hidrokarbon. Okey, senang. Dia hanya ada hidrogen dengan karbon saja. Okey, ini terbentuk. Asal usul bagaimana hidrokarbon terbentuk. Yang kebanyakan hidrokarbon adalah petroleum dan gas asli, pecahan petroleum dan gas asli. Okey, kalau awak tengok kat sini gambar ajar pertama, haiwan-haiwan dari zaman dulu, dia mati di atas permukaan. Lama-lama dia akan terendap
mendapat. Jadi dia akan ditimbus oleh lapisan-lapisan tanah dan juga pasir di dalam laut. Kemudian dia akan duduk di bawah kerak bumi. Lama kelamaan dia akan bertukar menjadi gas asli ataupun petroleum. Jadi kalau pelantar minyak yang tu, dia akan sedut, dia dapat gas asli dulu. Gas akan keluar, kemudian baru minyak. Macam tu juga dengan arang batu. Dia tumbuh-tumbuhan. Kalau petroleum haiwan. Kalau tumbuh-tumbuhan yang terendap di bawah ni, dia jadi arang batu. Okey. Maklumlah semua sikit lah pagi-pagi ni. Pagi-pagi ni semua sikit. Okey, setakat ni faham Okey, boleh faham Okey, itu saja. Cikgu harap dapat buat latihan ni lah. Nanti cikgu bagi latihan pun senang saja. Okey, latihan di dalam buku teks saja. Dalam buku teks saja. Okey, apakah maksud sebatian karbon? Okey, sebatian karbon adalah unsur atau bahan yang mengandungi karbon. Okey, berikan 3 contoh sebatian merupakan sebatian organik. Senang saja. Organik daripada benda hidup. Contohnya apa? Apa-apa benda hidup. Buah boleh, daging boleh, apa-apa saja. Okey, apakah perbezaan antara organik dengan sebatian bukan organik? Okey, apa dia perbandingannya? Berikan 3 contoh hidrokarbon. Huraikan secara ringkas pembentukan petroleum dan gas asli. Jadi cikgu nak praktis formatif 4.1 ni, awak tulis dalam buku, kemudian send dengan cikgu, ambil gambar send dengan cikgu. Tuliskan nama di atas. Okey, praktis formatif 4.1. Jadi kerja awak, okey, praktis formatif 4.1. Tulis, kalau ada buku nota boleh tulis lah, yang sempat bawa balik tu. Kalau tak ada, pakai kertas saja. Tulis pakai kertas, kemudian hantar pada cikgu. Okey, itu saja. Tolong cepat sikit lah, dah 2 hari dah 4.1. Lepas ni kita nak tengok alkohol pula, tajuk alkohol. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cikgu harap semuanya dapat menyelesaikan tugasan lah pada hari ini. Okey, terima kasih semua. Adios.